nak buktikan dia one to one function, kalau kamu tengok nota kuliah ataupun kamu tengok video saya, dengar video saya, so ciri utama inverse adalah one to one function. So dia mesti one to one function. So ada dua cara untuk kita buktikan dia adalah one to one ataupun tidak. Yang pertama adalah, siapa ingat? Graphical. Okay, graphical. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua cara je. Algebraic. Okay. So, memandangkan ada beritahu grafika, ada beritahu algebraic. So, macam mana kita nak buat algebraic? Siapa ingat? Algebraic kita kena buat apa? fx1 sama dengan fx2. Okay. So, fx1 sama dengan fx2. Okay, let's say for example, saya nak guna algebraic. Okay, nak guna algebraic. Saya tunjuk satu-satu lah. So, kita gunakan metode yang kedua iaitu algebraic. By using algebraic, nak buktikan bahawa dia adalah one to one function. So, memandangkan kita punya given equation adalah, ataupun function adalah fx. So, kita guna fx lah. So, fx1 bersamaan dengan fx2. Okay. And then, kita akan gantikan pada setiap x tu dengan x1 dan juga x2. Betul tak? So, dia akan jadi ln 2 minus x1 equal to ln 2 minus x2. Okay. So, apa yang berlaku seterusnya? Kalau kamu ingat, untuk bentuk ni, dalam nota kalau kamu salin, ln ni bersamaan dengan apa? Log base E. Log base E kan? So, dia adalah log base E 2 minus x1 log base E 2 minus x2, betul? Okay. So, kalau untuk log base E ni kan, kalau kamu ingat saya ajar dulu, kita tak boleh cancelkan dia sesuka hati kan? Kita kena tambah eksponen pada kiri dan kanan, betul tak? Kalau siapa ingat. Betul. So, dia akan jadi E log E 2 minus x1. E kuasa log E So, E kuasa log E 2 minus x2. Dia akan jadi macam ni, betul tak? Okay. And then what happen, mengikut properties of log, bila base pada index kita sama dengan base pada kita punya log, so kita akan dapat yang dalam bracket sahaja. So, kita akan dapat 2 minus x1 bersamaan dengan 2 minus x2. Okay, boleh tak? Boleh, sir. Boleh. And then apa yang kita boleh buat, kita cancelkan dua kiri dan kanan. So, tinggallah negatif x1 and then bersamaan dengan negatif x2. So, apa yang berlaku kat sini, setelah ni kita boleh jadikan x1 bersamaan dengan f2 dengan kita cancelkan negatif. So, x1 equal to x2. Okay, apa yang perlu kita buat sekiranya kita dapat buktikan x1 bersamaan dengan x2? Kita kena buat conclusion, betul? So, kita kena buat conclusion. Since, ni wajib tak ada conclusion, tak ada markah tau. So, since x1 equal to x2, apa? Thus fx is one to one function. Okay, boleh tak? Mudah kan? Okay, semudah itu saja. Ni kalau bentuk bentuk log bentuk log. Okay, so kalau kamu buka nota kuliah, kalau kamu dah salin dan dengar video ataupun dengar kuliah saya, so kamu boleh tengoklah, saya dah bagi contoh banyak lah berkaitan dengan kita punya algebra dan graphical. Yang ni untuk graf eksponen, yang ni untuk graf absolute dan seterusnya lah. Okay, so itu yang pertama. Macam mana kita nak tentukan dia one to one function ataupun tidak. So kita ada dua cara, sama ada nak gunakan algebraic ataupun graphical. Graphical kena lukis graf lah. So kalau kamu nak lukis graf pun boleh. Tapi kalau macam tadi lebih mudah kalau kita gunakan algebraic. Lebih mudah kalau kita gunakan algebraic. So kita dapat buktikan bahawa dia adalah one to one function. Okay, boleh? Sir. Tak cakap yang dia inverse. Pun boleh, tak ada masalah lah. Dan itulah kita nak beritahu. Cuma kalau soalan tu kata
buktikan dia one to one function. As long as kita dapat tunjukkan F1 sama F2, cakap je lah dia adalah one to one function. Tapi Okay, kalau dia kata buktikan dia ada inverse, you kena mention lah. Tapi lagi elok kamu jawab dua-dua lah. Cakap dia adalah fx is one to one function and has inverse. Betul macam itulah. Boleh Boleh ke? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Okay. Boleh, So kalau boleh, saya ternampak dekat kita punya nota kuliah ni ada berkaitan dengan apa nama? Composite function. Okay, kita tengok contoh composite function. Let's say for example. Okay ni biasa ni kita cari ni. So composite function ni kita masukkan dalam dia kan. Ada masalah tak composite function? Saya senang. Saya rasa tak ada masalah composite ni. Ada dua cara kan untuk dapatkan function di dalam ataupun function di luar. Yang kaedah apa saya perkenalkan? OIC tu. Okay, terima kasih Khalish Nazim. Khalish Nazim. Okey. Okey, kita tengok ni lah. Kita tengok satu contoh lah. Untuk ingatkan kamu. Let's say example yang mana awak nak? A, B, C, D, E. Yang mana nak? E sir, E. E K dengan F So let's say K dengan F. So saya salin soalan dahulu. KX adalah sekejap warna ni tak nampak. Okay, warna terang sikit. Okay. KX sama dengan ln X plus 1. And then kita ada F kan. Fx bersamaan dengan 2 to the power of X. Okay, let's say for example. So soalan E diminta apa? KOFX. KOF ni bermaksud function Fx berada di dalam function Kx. Okay. So soalannya minta kita cari KOFX. Minta cari. So KOFX ni bersamaan dengan Kfx. Bermaksud kita perlu masukkan function Fx ke dalam function K. Okay. So bermaksud saya akan masukkan Fx ke dalam function K, dia akan dapat ln 2 to the power of X plus 1. Okay. Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada, Okay, mudah. sir. Saya rasa ni kalau kamu tak ingat pun tak apa. Sebab dia macam mudah. Kita just masukkan dalam function yang betul. Betul tak? Betul. Betul. Okey, saya rasa nak pergi kepada yang crucial sikit. Kita nak sketching graph lah. Tadi siapa minta dia? Aizat ada minta lukis graph set So, kita tengok graph set. Mana graph set? Okey, graph set. Okey, ada satu lagi tak buat. Wah, ada banyak juga tak buat. Korang dah buat dah ni? 2, 4, 6 ni? DIY ni? Belum lah tu. Tahu dah. Okey, kita lihat pada contoh yang pertama. Sekiranya, okey, let's say, saya pilih nombor 4 ni. Saya pilih nombor 4. Fx bersamaan dengan set 5 tolak X. Okey. Let's say, for example, soalan dia sketch. Sketch function and find its domain and range. Okay, maksud saya nak kamu lukiskan function dan cari domain dan dia punya range. Okay, kita diberi soalan iaitu fx bersamaan dengan set 5 tolak x. Mudah kan? Okay, apa cara kaedahnya nak lukis graph set ni? Siapa ingat? Graph set ni dia pada dia punya equation tu dia memberikan kita koordinat starting point. Okey. So dalam rumah ni memberi koordinat apa? X. X. Okey, bagus. Okey, dalam rumah tu memberi koordinat x. So bermaksud dalam rumah ni memberi koordinat x dan di luar rumah memberi koordinat Y. y. Okey. Why? So bermaksud kat luar ni tak ada apa-apa nombor, bermaksud y Equal to kosong. 0. So kat sini 5 tolak x lebih besar sama dengan kosong tu. So 5 lebih besar sama dengan x ataupun x lebih kecil sama dengan 5. Betul tak? 5.
Betul. Betul, Okay. sir. Betul, sir. So X lebih kecil sama dengan 5. So kamu dah dapat koordinat starting point dia adalah dengan X adalah 5 dan Y adalah 0. So starting point adalah 5, 0. Okay. Lepas tu, kalau kamu ingat, saya ada beritahu 4 mother graph dia, ibu graph dia. Kalau kamu ingat lah. Okay. So, let's say saya lukis. So, kita ada paksi X dan juga paksi Y. Ya, bila lukis, kena ada label. Kalau tak ada markah. So, ada paksi X, ada paksi Y. Let's say for example. Okay. So, mother graph yang pertama, dia bermula pada 0, 0. Macam ni bentuk dia. So, dia adalah let's say Y bersamaan dengan set X. Okay, so dekat sini ada X positif dan di luar rumah dia pun positif. So bentuk dia macam ni, bermula daripada 0, 0. Ini starting point dia sebab X dia kosong, Y dia pun kosong. Okay, and then bentuk kedua adalah belakang ini. So yang ni adalah Y bersamaan dengan basket. Okay, so Y sama dengan negative X. Okay, kalau kamu lihat bentuk kedua ni bermula daripada 0, 0 juga, tapi negatif pada X di luar rumah positif. Okay, bentuk yang seterusnya adalah bermula daripada 0, terbalik pula. Macam ni bentuk dia. Okay, so kamu akan dapat bentuk sini. So yang ini untuk Y bersamaan dengan negatif di luar rumah dan negatif pada X. Okay. Seterusnya, dia bermula daripada 0, 0. Bentuk dia macam ni. So kalau ni adalah Y sama dengan negatif X. Bermaksud di dalam rumah positif, iaitu X positif, dan di luar rumah adalah negatif. So bentuk dia macam ni. Okay. Kenapa semua bermula pada 0? Sebab starting point dia adalah 0, 0. Okay. So sekarang ni macam mana kita tak tahu? Kita bentuk yang mana satu? So, kita lihat pada kita punya luar rumah. Luar rumah ada nilai negatif tak? Tak ada. Tak ada. So, positif. So, pada X kita positif ke negatif? Negatif lah. Negatif. Maksud dia bentuk graf yang mana? Atas kiri. Atas kiri. Atas kiri. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat? Kedua. Okey, yang kedua. So, kita dah tahu yang kedua. So, sekarang ni kita nak sketch graph. So, apa yang saya perlu buat adalah buat paksi balik. Dan kita dah tahu starting point kita. Okay. So, ada paksi X, ada paksi Y. And then, koordinat pun kita dah tahu tadi, iaitu starting point adalah 5, 0. So, bermaksud X sama dengan 5 dan Y sama dengan 0. So, 5, 0 ni kat mana? Okay, let's say for example, sini adalah 5 dan koordinat 5, 0 adalah yang saya pangkahkan ni. Okay, ini adalah koordinat 5, 0. So, bermaksud starting point dia bermula daripada sini. So, kita kena buat full dot and then bentuk yang mana kita nak ambil ni? Second. Bentuk yang kedua. So, bermaksud dia akan naik ke sebelah kiri, betul? So, dia akan naik ke sebelah kiri. Okey. Tapi kamu kena cari dia punya Y intercept. So, macam mana cari Y intercept? When zero. When When X zero. equal to 0. X equal to 0. So, Y intercept sama dengan when X X equal to sama 0. dengan 0. Betul? So, bila X sama dengan 0, so saya masukkan nilai X sama 0 ke dalam function, iaitu Y sama dengan set 5 tolak 0, betul? So, saya akan dapat Y bersamaan dengan set 5. So, set 5, cuba kamu tekan kalkulator dapat apa? Set 5 akan dapat lebih kurang 2.23. 2.24. 2.24. 2.23 ataupun 2.24. Let's say lah saya ambil 2.24. So, bermaksud saya agak-agak kat sini dia akan langgar pada 2.24. And then kamu kena labelkan dia punya equation of line. Okey, sangat penting. Kalau kamu tak label, tak ada markah. Sebab dia label mesti lengkap.
equation of line, paksi X, paksi Y, Y intercept dan juga starting point mesti dilabelkan. Okay, so kita dah dapat bentuk kita punya graf untuk apa nama? Set. Okay, so soalan seterusnya kita diminta cari apa? Lepas sketch. Domain Domain dan juga range. range. Saya ajar kamu kaedah scan, betul? So kita scan, kalau domain, kita scan daripada kiri ke kanan, betul? Betul. Ada paksi X. So kita lihat kita punya line ni, adakah dia bermula dari sini? Adakah dia bermula dari sini? Tak kan? So bermaksud dia bermula daripada negatif infinity dan dia akan berterusan pada paksi X ni dan dia akan berhenti kat mana? 5. Dekat 5. Okay, dia akan berhenti kat 5. 5 tu ada full dot kan? Bermaksud 5 tu Full dot. include, betul? Okay, Betul. so bermaksud Betul. domain untuk, alamak, sorry. So, domain untuk F adalah daripada, kenapa dia kena highlighter? Dia tak detect. Okay, sorry. So, domain F bersamaan daripada negative infinity open kepada 5 close. Okay. So, kalau kamu perasan so daripada negative infinity open sampai 5 close. Itu dia punya domain. And then, untuk dia punya range, kita scan pada paksi apa? Y. Pada bawah. Sampailah ke atas. Betul? Pada paksi Y. So, adakah dia bermula pada bawah? Tak, dia bermula daripada 5. Dia bermula pada 5? Are you sure? At infinity. Boleh dari kosong. Dia bermula daripada kosong, nampak ni? kosong. Y sama kosong kan? So bermula daripada kosong tu ada empty dot ke, empty circle ke full circle? Ada full circle. Okay, so kita akan berterusan sampailah ke positive infinity. Okay. So kita dah dapat range dia adalah from 0 ni close tadi kan? Okay, pada. 0 adalah close. So range of F bersamaan dengan close 0 sampailah infinity open. Okay, semua dah itu saja. Okay, kalau dia nak range of F inverse ataupun domain of inverse macam mana? Kamu nak bagi? Dia terbalik, sir. Okay, dia terbalik. So bermaksud domain untuk F bersamaan dengan Range F inverse. range of F inverse, manakala range of F sama dengan domain of Domain F inverse. F inverse. Okay, jelas Okay. So kalau jelas yang tu, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada bentuk apa yang kamu nak belajar lagi? Cubic, sir. Logarithm. Non. Kuadratik lah. Dekat kuadratik lah. Boleh tak? Boleh sir. Okay, kuadratik. So kita tengok kuadratik. Kuadratik yang contoh yang mana? Contoh yang ke-6 ni, boleh tak? 5, sir. 5. Okay, 5/5 lah. Okay lah. So 5, Y bersamaan dengan X kuasa 2, tolak 3X tolak 10. Okay, kita tengok Y sama dengan X kuasa 2, tolak 3X tolak 10. Okay. So, kuadratik, bentuknya senyum atau masam? Senyum. Betul, sebab ni kuasa 2 dia positif. Okay. So, kalau kamu ingat balik, step untuk kita sketch kuadratik, kita mesti tukar dia kepada bentuk CTS. Apa itu CTS tu? Ingat? Penyempurnaan Penyempurnaan kuasa kuasa 2. Complete the 2. square. Kenapa kita nak buat CTS? Supaya kita boleh dapatkan HK. Minimum. Minimum point. minimum point. Minimum point tu yang berada di tengah-tengah kita punya senyuman ni kan. Nampak saya pangkalkan. So bila kita tahu tengah dia, so kita dapat agak kita punya graf tu macam mana. Okay, so sekarang ni kita kena buat CTS lah kan, sebab kita punya equation ni bukan berbentuk CTS. Bentuk CTS macam mana? A X tolak B kuasa 2 tambah C.
tambah B ke X tolak B? Mana-mana sama je kan? Ke tolak? Tolak Cuba tengok nota, dia tulis tolak ke tambah? Tambah dulu, sir. Tambah. Tolak. X tolak B, betul? So, kalau kamu dapat bentuk ni, kita nak dapatkan bentuk CTS ni, nak dapatkan bentuk ni menggunakan CTS. So, CTS, kita tengok yang pertama, langkah pertama kita lihat, kita boleh factorize ke, pada X kuasa 2 kita tu ada nilai ke tak? Kalau A kita bersamaan dengan 1, tak ada masalah. So, maksud kita terus boleh buat CTS. Kalau dia ada nilai 2 macam contoh yang ke-6 ni, kita kena factorize 2 terlebih dahulu. So, memandangkan yang kelima ni tak ada, maksudnya nilai A dia bersamaan dengan 1. So, A sama dengan 1 bermaksud kita terus boleh buat CTS. Okay. So, macam mana nak buat CTS ni? Ada formula dia kalau kamu ingat masa sekolah menengah. So, Y sama dengan X kuasa 2. Okay. Sebelum kita nak teruskan ni, kita keluarkan dulu. A dah tahu 1. B sama dengan apa? Negatif 3. C bersamaan dengan negatif 10. Okay. So, yang pertama, langkah pertama untuk kita buat CTS adalah Y sama dengan X kuasa 2 tambah B per 2 kuasa 2 tolakkan dengan B per 2 kuasa 2 tambah C. Okay, itu formula dia. So, kita just masukkan dalam formula ni untuk buat CTS. So, kita akan dapat Y sama dengan X kuasa 2 tambah, okay, apa B kita tadi? Negatif 3 kan? So, bermaksud negatif 3 per 2 kuasa 2 tolakkan dengan negatif 3 per 2 kuasa 2 tambah C. C berapa? Negatif 10. So, negatif 10. Okey, apa yang berlaku selepas saya masukkan dalam formula ni, dua benda kat depan ni kita sekalikan. Yang saya kotakkan ni kita sekalikan supaya kita boleh gabungkan dia punya kuasa 2 tu. Okey, tapi yang di belakang ni, yang saya bulatkan ni, kita kena selesaikan dia. Okey, so kita buat pengiraan kat bawah. Okay, yang kat bawah, saya cakap ni, yang dalam kotak tu kita gabungkan kuasa 2 dia. Sebab maksud kamu akan dapat Y bersamaan dengan, memandangkan dia adalah operasi tolak, tambah tolak akan jadi tolak. So, X tolak 3 per 2 kuasa 2. Okay, and then, yang kat belakang ni apa? Plus 3/2 tolak 10, betul? Plus, kita kuasa 2 kan dia. So, kita akan dapat, kuasa, so, kita akan dapat minus 9/4 minus 10, betul? Okay. So, kamu boleh selesaikan, masukkan nilai dalam kalkulator. So, negatif 9/4 tolak 10 dapat apa? Negatif 9/4 tolakkan dengan 10. So, kita akan dapat negatif 49/4. So, kita akan dapat 49/4. So, X tolak 3 per 2 kuasa 2 tolak 49/4. So, sekarang ni kita dah dapat tukar jadi bentuk CTS iaitu AX tolak B kuasa 2 tambah C. So, dengan yang mana A dia kat luar adalah 1. So, 1. Ni X tolak B dan C kat belakang. Okey. So, apa gunanya bentuk ni? Bentuk CTS ni. Dalam ni memberikan koordinat X. Dan di luar ni memberikan koordinat Y. So, bermaksud minimum point dia adalah apa dia? 3 per 2 dan juga negatif 49/4. Okey. Macam mana saya dapat 3 per 2? Bukannya negatif 3 per 2? Yang ni X tolak 3 per 2 sama dengan kosong. So, X sama dengan 3 per 2. Sebab tu saya dapat 3 per 2. Okey, jelas So, bermaksud koordinat minimum point dia adalah 3 per 2 negatif 49/4. Okey, saya dah tahu yang tu. Okey, bermaksud once saya dah dapat dia punya minimum point, saya boleh buat dia punya paksi X dan juga paksi Y. Okay. So, for example, so kita ada paksi X dan juga paksi Y. X, kat sini Y. So, kamu ada X, ada Y. And then kita plotkan yang terlebih dahulu dia punya minimum point, iaitu pada 3 per 2. X sama dengan 3 per 2. Let's say 3 per 2 dekat sini. Negatif 49/4 ni adalah nilai negatif. 49/4 sama dengan apa?
49 bagi 4 sama dengan 12.25. 12.25. So negatif 12.25 lah, lebih kurang kan. So kat sini lah negatif 49.4 49/4. So kita punya minimum point tu berada dekat sini. Okay, and then kita dah tahu bentuknya adalah senyum. So dia akan jadi bentuk di sini. Okay, dia cantik molek gini. Naik ini. And then kita boleh labelkan Y bersamaan dengan salin balik equation asal, iaitu X kuasa 2 tolak 3X tolak 10. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tolak 10. Okey, kita dah labelkan. And then, kamu perlu cari Y-intercept dekat sini. Macam nak cari? Y-intercept kat sini? When X equal X to equal 0. to 0. Oh, when X equal to 0, so Y sama dengan 0 kuasa 2 tolak 3 darab 0 tolak 10. So kita akan dapat negatif 10. So ini adalah negatif 10. Okay, logik lah kan? Sebab negatif 49/4 dia adalah negatif 12.25. So bermaksud betul lah tu kita punya gambar rajah. Okay, terus kita dah dapat kita punya gambar rajah kuadratik lengkap, ada paksi, ada minimum point dan ada y-intercept. Okay, so dapatlah 3 markah. Okay, kamu kalau lukis lengkap macam ni. So ada y-intercept iaitu negatif 10 ni. Okay, so macam mana nak cari domain ya? So domain kita scan pada paksi X daripada kiri ke kanan, betul? Okay, kita scan daripada paksi X daripada kiri ke kanan. Okay, so apa yang berlaku? Bila kita scan tu daripada negatif infinite kepada infinite, betul? Okay, manakala untuk range kita scan daripada bawah ke atas pada paksi Y. So kita scan daripada bawah sampai lah atas. Dapat apa? Negatif 49/4. Okay, so kalau kamu perasan, kita punya graf dia bermula daripada bawah ke atas tu bermula pada negatif 49/4, bukannya bermula pada negatif infinity. So bermaksud negatif 49/4 ni termasuk. So dia akan jadi negatif 49/4. So adakah kita akan berhenti dekat sini? Tak. So dia akan teruskan sampailah mana? Infinity. Infinity. Okay. Positif and infinity. Okay, faham Faham. Okay, so selesai untuk graf kuadratik. Okay, so harap kamu boleh buat lah esok graf kuadratik, graf set. Okay, and then kita pergi kepada bentuk soalan chapter 6, polinomial. Okay. Ada buku BMX tak? Bawa balik tak? Bawa. So saya nak awak lihat soalan nombor 8 terlebih dahulu. Nombor 8, soalan pasir. Ni soalan BMX. Okay, let's say for example, given a polynomial px equal to 2x cubed plus ax squared plus bx minus 30 has factor x plus 2 and x minus 5. So ada dua maklumat yang dibagi, ada dua faktor. So ada two factors iaitu x plus 2 dan juga x minus 5. So, mengikut factor theorem, sekiranya kita masukkan value x sama dengan negatif 2, sekejap Okay, so kita tengok dia kata ada two factors, iaitu yang pertama adalah x plus 2 dan juga yang kedua adalah x minus 5. So bermaksud ada dua nilai x iaitu negatif 2 and 5. So negatif 2, sekiranya saya masukkan negatif 2 ke dalam kita punya polynomial function, dia akan dapat zero remainder. Okay, so kita ada dua teorem yang kita belajar. Yang pertama adalah factor theorem. Factor theorem ni bermaksud apabila kita masukkan nilai x kita ke dalam function px kita akan dapat zero remainder. Bermaksud dia punya baki tak ada. Dia sama dengan kosong. Okay, so bermaksud kalau dua-dua ni factor, bermaksud saya ada dua maklumat.
bersamaan dengan kosong. Dan yang kedua, P5 sama dengan kosong. Sebab dia kata X plus 2 dan juga X minus 5 ni adalah vektor. So bermaksud dia tiada baki. So yang ini kita panggil sebagai vector theorem. Zero remainder. Belakang dia adalah kosong. Kita boleh samakan dengan kosong. Okey. Bila saya masukkan X sama dengan negatif 2 ke dalam function, saya akan dapat apa? 2 darabkan negatif 2 kuasa 3 tambah A darabkan dengan negatif 2 kuasa 2 tambah B darabkan negatif 2 tolak 3, 30. Okey. So itu yang pertama. Okey, apabila saya masukkan nilai X sama dengan 5 ke dalam equation, so saya akan dapat 2 darab 5 kuasa 3 tambah A darab 5 kuasa 2. Okey, jangan lupa sama dengan kosong And then tambah B darab 5 tolak 30 bersamaan dengan kosong. So saya dapat dua equation. So kita cuba simplify satu persatu. Okay, yang pertama untuk yang P negatif 2. So negatif 2 kuasa 3 bersamaan dengan negatif 8. So negatif 8 darab 2 kita akan dapat apa? Negatif 16. Okay. Akan dapat tambah 4A. Yang ni tolak 2B tolak 30 bersamaan dengan kosong. Okay. Yang di sebelah kanan pula. Okey, kita selesaikan satu-satu dulu lah. Okey, kita tengok apa kita boleh buat lagi. 16 boleh tolakkan dengan 30, boleh tak? Tolak ke tambah? Tolak betul eh? Okey, betul. Negatif 8. Okey. So kita akan dapat negatif 46, betul? So 4A minus 2B minus 46 equal to 0. And then 4A minus 2B bersamaan dengan 46. And then saya nampak ada benda yang kita boleh simplifikan, iaitu saya keluarkan faktor 2. So dia akan jadi 2A tolak B bersamaan dengan 46. And then 2 ni bagikan ke sebelah sini, dia akan jadi apa? 2A tolak B bersamaan dengan 23, betul? Betul. Okey. So itu untuk yang P sama dengan negatif 2. Untuk yang P sama dengan 5, so kita 5 kuasa 3 apa? 125. 125 darab 2? Berapa? 250. 250. Okey, 250. So 250 tambah 25 A tambah 5B tolak 30 bersamaan dengan kosong. Okey. So yang mana kita boleh selesaikan? 250 tolak 30, betul? So 25A tambah 5B tambah 220, betul? Betul. Okey. So teruskan lagi. 25A tambah 5B bersamaan dengan negatif 220. Okey, boleh tak kita simplify lagi? Boleh. Boleh, sir. Keluarkan 5. So dapat 5A tambah B bersamaan dengan negatif 220. So negatif 220 bagi 5? 44. Negatif 44. Negatif 44. Negatif 44. Okey, so saya dah dapat first equation iaitu 2A tolak B. And then saya dah dapat second equation iaitu 5A tambah B sama dengan negatif 44. So untuk cari nilai A dan nilai B, okay, nak cari nilai A dan nilai B, soalan nak nilai A dan nilai B kan? Betul tak? Betul. Okay, nak cari A dan B. Okay, so kita boleh buat persamaan serentak. Persamaan serentak ada dua cara, substitution ataupun kaedah penghapusan. So memandangkan kita ada B dan juga B, so saya rasa saya akan gunakan kaedah penghapusan lah. Satu, equation 1 saya tambahkan dengan equation 2. So equation 1 adalah 2A tolak B bersamaan dengan 23.
Operasi tambah, so saya akan tambahkan dengan 5A tolak, tambah B sama dengan negatif 44. Okey, 2A tambah 5A akan dapat apa? 7A. 7A. Negatif B Hilang. tambah B akan dapat 0. So bermaksud akan dapat 0. 23 tolak 44 apa? Negatif Negatif 21. 1. Negatif 21. So bermaksud A bersamaan dengan negatif 3. So kita dah dapat A. Okey, untuk dapatkan B, kita boleh masukkan ke dalam mana-mana value. Mana-mana equation 1 ataupun equation 2. Terpulanglah awak nak masuk mana. So saya tengok nombor yang kecil sikit adalah equation 1. So, saya akan masukkan A ke dalam equation 1. So saya masukkan A ke dalam equation ni. So saya akan dapat 2 darab negatif 3 tolak B bersamaan dengan 23. So negatif B sama dengan 23 tambah 6. Berapa? 29. 29. So B dapat 29. negatif 29. Okey, jelas tak? Jelas ya. Okey, kalau jelas, so kita dah dapat A bersamaan dengan 3. So kita masukkan ke dalam kita punya function asal tadi iaitu Px. Apa tadi? Okey, so saya masukkan, gantikan dalam equation yang ni. So bermaksud Px bersamaan dengan 2x kuasa 3. A tadi apa? 3 Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. So tolak 3x kuasa 2. B Negatif 29. negatif 29. So B tolak 29x tolak 30. Okey, so ini adalah Px kita. So selesai soalan pertama, dapatkan nilai A dan B. Okey, macam mana kita nak buat factorize completely untuk B? Soalan B. Okey, kita dah tahu 2 faktor, betul? 2 Betul. faktor. Dan kita lihat kuasa dia 3. Bermaksud kalau saya factorizekan dia dalam calculator, dia akan ada 3 faktor. Tapi 2 of them kita dah tahu, iaitu x plus 2 dan juga x minus 5. Tapi yang kita tak tahu adalah yang satu lah lagi. So macam mana nak tahu satu lagi ni? Kita kena buat long division. Yes, long division. So langkah pertama, saya nak awak expand dahulu yang ni supaya dia akan jadi dia punya divisor. So x tambah 2 darab dengan x kuasa 5 akan dapat apa? X kuasa 2 tolak 5x tolak 3x tolak 10, betul? Dapat ni kan? X kuasa 2 tolak 3. Okey. So kita akan jadikan ini adalah dia punya divisor. So kita ada dia punya Px. Okey, ya. Nak buat kat mana ni? Buat tak ada ruang. Okey, so kita akan buat long division lah. Long division dengan dia punya Px 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 So 2x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 29x tolak 30 tolak 30 bahagikan dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak 10 So bahagikan dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak 10. Okey. So macam mana kita nak buat long division? So mudah saja. So yang pertama 2x kuasa 3 2x kuasa 3 bahagikan dengan x kuasa 2. So kita buat pengiraan kat tepi, 2x kuasa 3 bahagikan dengan x kuasa 2. So potong kita akan dapat 2x saja. So bermaksud kita kena darabkan dengan 2x pada kita punya quotient. So plus 2x. Okay, so yang pertama x kuasa 2 darabkan dengan 2x, kita akan dapat 2x kuasa 3. Betul? Operasi kat sini sentiasa tolak. And then negatif 3x darabkan dengan 2x, kita akan dapat negatif 6x. And then negatif 10 darabkan dengan 2, kita akan dapat negatif 20x. Okay. So kita selesaikan. Yang ni akan dapat 0. Negatif 3x kuasa 2 tolak akan jadi tambah. Bermaksud dia akan jadi kuasa apa nama? 9. Kuasa positif. Negatif 3 tambah 6x kuasa 2 dapatlah 3x kuasa 2. And then 29 tambah 20x akan dapat apa?
Negatif 9. 9 tambah negatif 9x. Okey. And then saya boleh turunkan apa? Negatif 30 tu. Okey, boleh turunkan negatif 30. Apakah langkah seterusnya? 3x square bahagi dengan x square. 3x kuasa 2 bagi x kuasa 2 pula. So kita kira kat tepi 3x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2. So kita akan dapat 3 saja. So masuk api darab 3. So langkah yang pertama, x kuasa 2 darabkan dengan 3 dapat apa? 3x kuasa 2. Okay, operasi kat sini sentiasa tolak. Okay. Negatif 3x darab dengan 3. Dapatlah negatif 9x. And then negatif 10 darab dengan 3. Negatif 30. So bermaksud kita akan dapat cancelkan semua, dapat 0. So bila tiada remainder kat bawah ni, remainder dia adalah kosong. So bermaksud yang ni adalah factor. So sekarang ni saya dah dapat equation penuh dia, iaitu sebab dia suruh kita factorize completely kan. So Px sama dengan divisor darabkan dengan quotient. Ni dx, ni qx. So x kuasa 2 tolak 3x tolak 10 darabkan dengan 2x tambah 3. Tapi bila dikata factorize completely, bermaksud kita kena keluarkan ketiga-tiga factor. So factor yang pertama tadi kita ada x plus 2, yang ni kita buka balik jadi x plus 2 dengan x minus 5. And then yang ni jadi 2x plus 3. Okay, yang ni baru lengkap factorize completely. Maksud kita pecahkan kepada 3. Okay, jelas tak? Jelas ya. Jelas. Kalau jelas, kita pergi kepada soalan terakhir yang berkemungkinan keluar macam esok. Mana nak pilih? Okay, kita lihat pada soalan 13. Contoh. Okay. Given that ax plus b is a remainder when polynomial 2x cubed plus 5x squared minus 28x minus 15 is divided by x squared minus 1. So dia kata polinomial ni mempunyai remainder. Remindernya adalah ax sama b. Ni dia kata remainder. So ni adalah rx dan ni px. Px adalah 2x cubed plus f plus 5x squared minus 28x minus 15. So yang ini adalah kita punya px. So kita ada px, kita ada rx. Dan dia kata remainder ni dapat sekiranya kita bahagikan dengan divisornya iaitu x squared minus 1. So x squared minus 1 ni adalah dx, divisor dia. Okay, so kamu dah belajar ada dua teorem saja, iaitu factor theorem dan juga remainder theorem. So sekarang ni instructionnya by using remainder theorem, cari nilai A dan juga nilai B. Okay, apakah remainder theorem? Kalau kamu ingat, saya explain. Okay, remainder theorem, kalau tadi factor theorem, Px sama dengan kosong, baki dia kosong, remainder dia 0. Tapi kalau remainder theorem, Px bersamaan dengan Rx. Okay. Tapi sekarang ni, kat sini kuasa 2. Bermaksud dia ada 2 x kat situ. So x squared minus 1 ni, dia ada 2 possibility value of x. Apa dia? Kalau kamu lihat, yang ni kita boleh expand dia. Kita boleh factorizekan dia. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi x minus 1, x plus 1. Betul tak? Betul. Okay. So, dengan menggunakan remainder theorem ni, so kita ada 2 value of x, iaitu yang pertama, x minus 1 dan juga yang kedua adalah x plus 1. Dengan bakinya adalah Rx iaitu 2ax plus b. So, okay. So sekarang ni Px sama dengan Rx. So Px bersamaan dengan Rx yang dibagi iaitu ax tambah b. Okay. Ni soalan bagi kan? Ax tambah b. So yang pertama saya akan masukkan possibility of x yang pertama iaitu x sama dengan 1. Sebab kita ada 2 possibility of x ni. Yang pertama adalah x sama dengan 1. Yang kedua adalah x sama dengan negatif 1. So saya akan masukkan P sama dengan 1 terlebih dahulu. Okay. So bila x sama dengan 1 dia akan jadi A darab 1 tambah B. Tapi P ni
Bila saya masukkan 1, saya kena gantikan 1 ke dalam ni. So saya akan dapat satu equation yang lengkap, iaitu 2 darab 1 kuasa 3 tambah 5 darab 1 kuasa 2 tolak 28 darab 1 tolak 15 bersamaan dengan apa yang kita dapat kat sini tadi, iaitu A tambah Tambah B. Okay. So kita cuba selesaikan. 2 darab 1 kuasa 3 dapat apa? 2. Okay, and then 5 darab 1 kuasa 2 dapat 5 tolak 28 tolak 15 sama dengan A tambah B. So 2 tambah 5 dapat 7. 7 tolak 28 dapat apa? Negatif 21. So negatif 21 tolak 15 dapat negatif 6. 9. negatif 36. negatif 6 kan? Ha. So A plus B bersamaan dengan negatif 6. So ini baru saya masukkan X yang pertama, iaitu X1, betul? Saya masukkan X negatif 1 pula untuk dapatkan equation kedua. So Px sama dengan Rx. So bermaksud kalau P negatif 1, P negatif 1, saya akan dapat R dia pun negatif 1, betul? Bila R negatif 1, P negatif 1 dapat apa? Sir. Ya? Bukan 36. Apa dia? Negatif 36. Yang mana? Yang A tambah B sama dengan. Salah tolak Oh, dia negatif 43 Negatif 36. Jadi 13 negatif 43 tolak tambah 7 apa? Negatif 43 tambah 7. A tambah B Bukan 6, equal to negative 36, sir. 36. Oh, saya dah tinggal 3 Ha. Negatif 36. Okey, sorry So, itu yang pertama tadi. So, sekarang ni kita masukkan bila X sama dengan negatif 1. So, 2 darab negatif 1 kuasa 3 tambah 5 darab negatif 1 kuasa 2 tolak 28 darab negatif 1 tolak 15 sama dengan R iaitu negatif 1 ke dalam function AX tambah B, sebab RX tadi sama dengan AX tambah B. So, saya akan dapat A darab negatif 1 tambah B. Okey. So, negatif 1 kuasa 3 dapat negatif 1. Darabkan dengan 2 akan dapat negatif 2. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. So, tambah 5. Tambah 28. Tolak 15. Sama dengan negatif A tambah B. And then, saya cuba selesaikan di sebelah kiri ni. Dapat 3. 31 tolak 15. 16. So, negatif A tambah B sama dengan 16. Betul? Betul. Okay. So, saya dah dapat dua equation. Let's say, saya labelkan ini adalah equation 1 dan yang ini adalah equation 2. Okay. So, untuk saya dapatkan value of A and B, saya boleh buat persamaan serentak. Ada dua cara, iaitu kaedah penghapusan ataupun substitution. So, saya nampak dah ada B, saya guna penghapusan lagi mudah. So, let's say equation 1 minus equation 2. So, B tolak B dapat kosong kan? So, 1 minus 2, so A plus B bersamaan dengan negatif 36. Tolakkan dengan equation yang kedua, iaitu negatif A tambah B sama dengan 16. Betul? Betul. So, A tolak negatif A akan dapat 2A. B tolak B dapat kosong. Negatif 36 tolakkan dengan 16 dapat apa? Negatif 52. Negatif 52. So, A bersamaan dengan negatif 52 bahagikan dengan 2. Dapat apa? Negatif 6. Negatif 26. So, dapatlah A bersamaan dengan negatif 26. 26. So, untuk dapatkan B, saya boleh masukkan ke dalam equation 1 ataupun equation 2. Tapi saya pilih equation 1. So, bila saya subkan kat sini, negatif 26 tambah B bersamaan dengan negatif 36. So, B bersamaan negatif 36 tambah 26. So, B bersamaan dengan negatif 10.
So, saya dapatlah nilai A dan nilai B iaitu A bersamaan dengan negatif 26 dan B bersamaan dengan negatif 10. Ya, semudah itu saja. Jelas tak? Jelas. So, Jelas. okay. So, kalau awak dapat macam ni, awak kena tengok dulu X kuasa 2 ni, dia boleh factorize ke tak? So, kalau ada factorize, bermaksud ada dua possible of X yang kita boleh pecahkan and then kita boleh jadikan dua equation. So, kadang-kadang soalan dia bagi memang dah factorize siap, lagi senang macam tu, terus ambil je nilai X je. Tapi kalau macam ni, kita yang kena factorize dulu. Baru kita dapat 1 dan juga negatif 1. So, saya rasa sampai sini saja untuk malam ni. So, saya harap awak dapat bersedia untuk esok. Yang saya bagi ni, saya rasa insyaAllah lebih kurang lah kan. Kalau ada nasib awak baik lebih kurang lah. Kalau awak tak baik belajarlah. Okey, boleh Boleh. Boleh, sir. Okey. Boleh, Siapa yang dengar malam ni insyaAllah boleh lah insyaAllah. Sir. Saya ada Okey. Esok ada 3 soalan. So, sketch graph ada berapa soalan? Graf ada 1 soalan, polinomial ada 2 soalan. Oh. Lagi ada apa, sir? Ada apa? Apa yang saya tunjuk ni semua keluar. Amin. Berapa lama, sir? Oh, masa 30 minit. Aduh. 30 minit. ABC ke sir? Tak ada lah. Haji dia itu lah tu. Kau ingat dia jawab kahut je? Ada ada tip lagi tip. Tip. Habis tip lah tu. Habis tip Tips lah ni. dia semayang sunat. Mantap. Jangan Zam, jangan. Kurang je. Okay lah. Okay guys, sampai sini saja. Okay, that's all. Thank you. So good luck for tomorrow. Jangan lambat pula esok. Thank you, sir. Okay, jangan lupa kelas esok. Bye-bye. So, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. okay. Thank you, sir.